Syafiee Apdal pula hantar notis undi percaya terhadap Dr. Mahathir. Langkah itu bagi membuktikan ahli Parlimen Langkawi masih mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Ketua Menteri Sabah Muhammad Syafiee Apdal telah menghantar usul untuk memulakan undi percaya terhadap Dr. Mahathir Mohamad di Parlimen. Langkah itu bagi membuktikan MP Langkawi terbabit masih mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat yang merupakan syarat untuk seseorang menjadi Perdana Menteri. Ketika dihubungi Malaysia Kini, pejabat Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Yusof mengesahkan menerima notis usul tersebut yang bertarikh 1 Mei. Syafiee yang juga MP sempurna berkata di dalam notis itu bahawa beliau tidak berniat bercanggah dengan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri, tetapi sebaliknya langkah itu bertujuan memaklumkan baginda mengenai siapa yang mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Selanjutnya, dengan niat tidak bertentangan kepada perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kuasa melantik seorang Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong, usul ini dizahirkan melalui Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Ini sebagai penzahiran akan perkara ini kepada seluruh rakyat jelata dan juga sebagai sembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong atau Istana Negara, kata notis itu yang dilihat Malaysia Kini. Ketika dihubungi tengah hari tadi, Muhammad Arif turut mengesahkan menerima notis berkenaan tetapi enggan mengulas lanjut. Katanya Setiausaha Dewan Rakyat akan mengeluarkan kenyataan berhubung perkara itu esok. Tunggu kenyataan penuh oleh Setiausaha Dewan Rakyat esok, katanya melalui satu pesanan teks. Malaysia Kini sudah menghubungi dan sedang menunggu maklum balas daripada Syafiee. Kurangkan risiko jangkitan. Untuk rekod, Bersatu kini terpecah dua dengan setiap satu kumpulan penyokong Muhyiddin Yassin dan satu lagi yang menyokong Mahathir. Muhyiddin ialah Presiden Bersatu, manakala Mahathir pengerusi parti berkenaan. Kerajaan PH tumbang pada lewat Februari lalu setelah Muhyiddin membawa Bersatu keluar dari gabungan terbabit dan bekerjasama dengan bekas ahli PKR yang keluar parti, diketuai bekas timbalan presidennya Azmin Ali. Melalui kerjasama dengan UMNO, MCA, MIC dan PAS, mereka membentuk Kerajaan Perikatan Nasional PM. Mahathir telah membayangkan bahawa dia mahu kembali menguasai parti itu dalam pemilihan bersatu serta untuk menarik keluar parti tersebut dari Kerajaan PN. Sokongan majoriti terhadap Muhyiddin di dalam Parlimen menjadi perdebatan, memandangkan Mahathir dan PH turut mendakwa mereka mempunyai majoriti. Kedudukan Muhyiddin setakat ini belum teruji, memandangkan belum ada persidangan Parlimen sejak dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac. Pada asalnya, sesi pertama Dewan Rakyat bagi tahun ini dijadualkan bersidang pada 9 Mac, tetapi kemudiannya ditangguhkan kerana wabak COVID-19. Ia kini dijadualkan pada 18 Mac, tetapi hanya akan bersidang untuk 1 hari sahaja kerana kerajaan mahu mengurangkan risiko jangkitan. Blok Pembangkang menggesa kerajaan untuk menjalankan sidang Dewan Rakyat sekurang-kurangnya untuk 2 minggu, memandangkan hampir semua sektor ekonomi pun telah dibuka semula di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dalam perkembangan berita yang berikutnya, Dewan Rakyat belum terima usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Timbalan Menteri Undang-Undang Edin Sazli juga berkata, Dewan Rakyat juga belum menerima calon untuk Ketua Pembangkang. Dewan Rakyat setakat ini tidak menerima sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada anggota Parlimen Pembangkang, kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Edin Sazli Sid. Setakat ini tak ada yang menghantar usul itu, katanya kepada Malaysia Kini. Menurut peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, anggota Parlimen dibenarkan memfailkan notis usul dalam tempoh 14 hari sebelum sidang diadakan. Usul itu kemudian akan dimasukkan dalam aturan mesyuarat pada hari persidangan. Jika tempoh masa 14 hari itu tidak dipenuhi, anggota Parlimen masih boleh memfailkan usul tergempar dalam soal membabitkan kepentingan awam sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang. Pembangkang pernah berusaha mengadakan undi tidak percaya terhadap Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak masing-masing pada 2008 dan 2015 dalam bentuk usul tergempar, tetapi kedua-duanya ditolak Dewan Rakyat.
Sebelum ini, PH membayangkan ia akan membawa usul itu terhadap Muhyiddin Yassin susulan kejatuhan pentadbiran PH pada Februari. Bagaimanapun, pada 13 Mac lalu, Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata gabungan itu sebaliknya akan memberi tumpuan kepada pandemik COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Dalam sepucuk surat bertarikh 17 April, Setiausaha Dewan Rakyat Ridwan Rahmat berkata, sidang parlimen yang akan diadakan sehari, iaitu pada 18 Mei, hanya akan membahaskan rang undang-undang kerajaan. Pembangkang menggesa sidang diadakan selama 2 minggu, memandangkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah pun dilonggarkan. Anwar dijangka Ketua Pembangkang. Sementara itu, Edin berkata pembangkang belum menghantar calon untuk menjadi Ketua Pembangkang di Parlimen. Ura-ura menyebut Anwar akan jadi Ketua Pembangkang. Beliau berkata kerajaan akan membentangkan rang undang-undang RUU perbekalan tambahan untuk bacaan pertama pada hari tersebut. Bacaan kedua dan ketiga akan dibentang ketika sidang seterusnya pada Julai, katanya. Beliau juga berkata rancangan kerajaan untuk membuat usul menggantikan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Ngakoming mungkin tidak akan diteruskan pada sidang 18 Mei. Tak sempat untuk bawa usul itu, katanya. Ditanya jika anggota Parlimen Pengerang Azlina Othman Said akan menggantikan Nga, Edin berkata beliau merupakan antara calon untuk jawatan itu. Berkenaan kedudukan yang dipertua Muhammad Arif Muhammad Yusof, beliau berkata kerajaan masih belum membuat keputusan dan tiada cadangan untuk menggantikannya setakat ini. Sejumlah pihak dalam Perikatan Nasional merasakan Arif patut dikekalkan memandangkan beliau menjalankan tugas secara profesional. Pada sidang 18 Mei, Edin berkata sebahagian anggota Parlimen Kerajaan akan duduk di galeri awam di tingkat 2 bagi menjaga aspek penjarakan sosial. Ditanya berkenaan kedudukan anggota Parlimen Bersatu di Dewan Rakyat yang berada di pihak kerajaan dan juga pembangkang, beliau berkata kalau anda ada idea, kongsilah. Kita sedang fikirkannya. Bila tiba masa, kita akan buat susunan sewajarnya, katanya lagi. Sementara itu, menurut sumber, UMNO tolak sertai PN secara rasmi. Keputusan itu dicapai 11 suara dalam mesyuarat Majlis Tertinggi MT pada Isnin lalu, kata sumber itu. Majlis Tertinggi MT UMNO menolak cadangan menyertai Gabungan Perikatan Nasional PN secara rasmi. Menurut sumber dalam parti itu, sumber itu berkata, keputusan itu dicapai 11 suara dalam mesyuarat MT pada Isnin lalu bagi menjaga kedudukan dan kepentingan parti itu. MT 11 suara tolak. Kita tak mahu jadi parti kecil. Kalau banyak parti dalam PN, UMNO tak boleh nak jadi macam dalam BN sebelum ini. Sebelum mesyuarat MT, parti melalui mesyuarat Biro Politik juga sudah menolak cadangan ini. Kemudian mesyuarat pengurusi-pengurusi perhubungan UMNO Negeri juga menolaknya. Katanya ketika dihubungi Malaysia kini, UMNO sertarakan komponen BN iaitu MCA dan MIC memeterai Piagam Mufakat Nasional bersama PAS pada akhir tahun lalu. Menerusi Mufakat Nasional, BN dan PAS menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri kepada Gabungan Perikatan Nasional. Susulan pembentukan kerajaan PN di peringkat persekutuan, beberapa kerajaan negeri yang dikuasai PH juga tumbang selepas krisis politik Februari lalu yang berlangsung kira-kira seminggu. Akhir bulan lalu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menegaskan PN bukanlah satu gabungan yang berdaftar secara rasmi dan UMNO tidak pernah menyertainya. Hubungan UMNO dengan PN hanya satu persefahaman untuk menyelamatkan Malaysia kerana komlut politik yang dicetuskan sendiri oleh kelompok tertentu dalam PH. Katanya yang menegaskan bentuk kerjasama itu berbeza dengan persefahaman dengan PAS dalam Mufakat Nasional yang diurus secara rasmi. Platform rasmi cerita lain. Dalam pada itu, anggota Majlis Tertinggi UMNO Abdul Rahman Dahlan berkata, cadangan untuk mendaftar PN dan UMNO sebagai ahli sekutunya perlu diteliti sebaik mungkin. Pada masa sama, katanya, sokongan UMNO terhadap kerajaan PN dan Muhyiddin selaku Perdana Menteri tidak perlu diragui. Ia perlu dilihat dengan serius apa kebaikan yang UMNO dapat dan juga keburukannya. Tapi ini bukan bermakna UMNO tak sokong PN. Kalau tak sokong, kita tak berada dalam kerajaan. UMNO boleh bagi keyakinan bahawa kita sokong PN dan Perdana Menteri untuk PN jadi platform rasmi itu. Cerita lain, katanya lagi. Menerusi PN, UMNO berjaya mentadbir kembali negeri yang dimenangi PH pada PRU lalu,
iaitu di Melaka. Sebelum ini Ketua Menteri daripada Amanah dan Johor. Sebelum ini Menteri Besar daripada Bersatu. Di Perak pula Bersatu kekal memimpin Kerajaan Perak meskipun UMNO menguasai lebih banyak kerusi di DUN. Dalam perkongsian berita terakhir, usul undi percaya Dr. Mahathir tak selari perlembagaan, Pertikai Agong. Speaker Dewan Rakyat menolak usul yang dikemukakan Shafie Apdal. Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof menolak usul Ahli Parlimen Sampurna Shafie Apdal untuk memulakan usul undi percaya terhadap Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad. Saya telah meneliti usul yang dikemukakan oleh YB Datuk Seri Panglima Shafie Apdal serta perincian penjelasannya. Berdasarkan penjelasan yang dinyatakan dalam usul tersebut, saya mendapati ia adalah tidak selari dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan kerana ia mempertikai kuasa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam urusan pelantikan jawatan yang amat berhormat Perdana Menteri. Oleh yang demikian, saya tidak membenarkan usul YB Datuk Seri Panglima ini dibawa ke dalam Majlis Mesyuarat, katanya dalam satu surat yang dilihat Malaysia Kini. Surat yang bertarikh 5 Mei itu dialamatkan buat Shafie sebagai balasan kepada notis sebelum itu yang dihantar oleh wakil rakyat dari warisan itu untuk membawa usul percaya berkenaan. Ketika dihubungi, Muhammad Arif mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa surat itu memang daripada pejabatnya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk meneruskan sokongan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga dialu-alukan untuk mengungsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih.